aurat. Aurat ni dia telah didefinisikan sebagai sesuatu yang manusia malu kalau ia terdedah. Maka ia disebut aurat. Ataupun aurat ini juga disebut sebagai sesuatu yang menjadi kerahasiaan. Kerahasiaan. Dalam bahasa Arab, aib-aib yang manusia lakukan juga disebut sebagai aurat. Aib pun dipanggil aurat. Ini di segi bahasa. Disebut juga sebagai aurat. Kenapa aib itu disebut sebagai aurat? Sebab manusia malu kalau aib yang dia lakukan atau aib yang dia miliki itu terdedah ataupun didedahkan kepada orang lain. Maka bila kita kembali kepada persoalan aurat dari sudut tubuh badan, dia memberi maksud adalah sesuatu daripada bahagian tubuh yang sepatutnya manusia itu malu untuk mendedahkannya kepada yang tidak sepatutnya. Pergi pula kepada jawapan yang lebih khusus kepada soalan yang ditanya, melibatkan aurat ibu tiri dengan aurat adik. Ibu tiri ini merujuk kepada wanita yang dikahwini oleh ayah, betul? Itu yang dimaksudkan dengan ibu tiri. Betul. Dan adik tiri maksudnya adalah anak kepada wanita tersebut. Yang dia bukan lahir daripada ayah kita. Yang dia bukan lahir daripada ayah kita. Sebab kalaulah contohnya ayah kita kahwin dengan wanita tersebut, dia melahirkan anak pula hasil daripada perkongsian hidup, itu sebenarnya dia dipanggil, dia adalah saudara ataupun dia adik kita sebelah ayah. Seayah kan, sebapa. Jadi adik tiri yang dimaksudkan adalah yang merupakan hasil perkahwinan wanita itu dengan okey. Setelah kita jelas apa yang dimaksudkan dengan ibu tiri dengan ayah tiri, jadi persoalannya dari sudut aurat. Begini. Salah satu daripada mahram adalah wanita yang dikahwini oleh ayah kita. Wanita yang dikahwini oleh ayah kita, yang kita sebut sebagai ibu tiri, maka dia adalah merupakan mahram. Seperti mana firman Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Janganlah kamu mengahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayah-ayah kamu. Maka ibu tiri kita adalah wanita yang dikahwini. Yang dikahwini oleh ayah kita. Maka dia adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad tu maksudnya mahram sampai bila-bila. Hatta kalau dia diceraikan. Hatta kalau dia maknanya kematian suaminya. Maka sampai bila pun haram mu'abbad. So bila dia adalah mahram, kita dah tahu dah jawapan dia. Iaitu dari sudut aurat. Dari segi aurat adalah sama seperti ibu kita sendiri ataupun sama dengan daripada segi mahram-mahram yang lain. Itu yang pertama. Berkaitan pula dengan ingat anak adik tiri. Adik tiri ya yang disebut tadi. Adik tiri. Ya, betul Ustaz. Adik tiri. Jadi adik tiri, adakah seorang boleh kahwin dengan adik tiri dia? Jawapannya boleh. Boleh. Ayah kahwin dengan mak, anak kahwin dengan anak. Begitu jadi. Ayah ni kahwin dengan mak. Maksudnya ayah kahwin dengan seorang perempuan yang mempunyai anak. Ayah kahwin dengan perempuan itu, anak kahwin dengan anak perempuan tu. Adakah boleh? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Apabila jawapannya boleh, maksudnya antara kita dengan adik tiri kita adalah bukan mahram. Dan apabila bukan mahram, batas auratnya adalah batas aurat sesama lelaki dan wanita yang ajnabi, iaitu orang luar. Orang luar. Okey. Itu jawapan saya telah berikan
Tetapi ada satu catatan. Betul. Aurat dengan ibu tiri itu adalah sama seperti aurat adik-beradik. Tetapi dia ada satu catatan dalam bab aurat ini. Pendedahan aurat itu adalah dibenarkan selagi tidak menimbulkan syahwat. Di zaman yang penuh dengan fitnah ni. Zaman yang penuh dengan fitnah. Yang penuh dengan cacar marbah. Maka adalah sepatutnya hatta sesama adik-beradik pun dia berpakaian dengan pakaian yang sopan. Hatta sama adik-beradik pun. Segi pakaian. Kalau daripada segi sekadar aurat, batasnya pusat dan lutut sahaja. Sama adik-beradik. Tetapi di zaman yang fitnah seperti ini, maka hatta sesama adik-beradik pun, seorang kakak depan adik dia, seorang adik depan abang dia, dia memakai pakaian yang mana pakaian itu tidak boleh menarik syahwat. Sebab kalaulah sampai ke tahap syahwat, hatta sesama adik-beradik pun kena tutup aurat. Hatta kalaulah sampai menimbulkan syahwat, hatta sesama adik-beradik pun kena menutup aurat. Semoga Allah Ta'ala selamatkan diri kita, zuriat kita daripada zaman yang penuh dengan fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih